sahabat untuk India akhir zaman, insyaAllah. Tak lupa kita semua mohon berkatan dari Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami, kurniakan kami dengan kemurahan-Mu, dan ampunilah kami dari segala apa yang Engkau ketahui, sehingga Engkau mengetahui apa yang kami tidak tahu. Dan Engkau Allah yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah. Memang Dia pemurah. Hari kita ucapkan dengan pemurah. Ar-Rahmanir-Rahim. So kita sepatutnya berhubungan terus dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku yang menjadikan atau menciptakan aku, maka tunjukkanlah aku. Itu sifat kita sebagai hamba. Dan Dialah memberi aku makan dan memberi aku minum. Dan apabila aku sakit, maka Dia juga yang menyembuhkannya. Sebab itu dari pengalaman saya tidak pernah menjamin kesembuhan pada semua pesakit saya. Sebab semua itu kerja Tuhan, kerja Allah Ta'ala. Saya cuma membetulkan sistem dia je. Apakah sistem darah dia ke, antibody dia ke, apa-apa saya betulkan, hormon dia ke, terbetulkan supaya dia balik normal, dia akan jadi boleh sihat. Inilah saya petik dari surah ayat 78 hingga 80. 78 sampai 80 ayatnya. So sebenarnya kita amat dekat dengan Tuhan sebenarnya. Apabila sakit, Dia juga yang menyembuhkan. So macam ni, bayi ketika lahir biasanya sihat. Jangan sangat bayi bila lahir dia sakit. Janganlah. Cacat jangan sekali. Mungkin 10,000, mungkin 1 sebenarnya. Tapi yang itu dia heboh-hebohkan. Yang sihat tu tidak dia beritahu, atau tidak dia hebohkan. So apabila mencapai umur dewasa, kebanyakan kita sakit atau menghadapi berbagai penyakit. Sepatutnya kalau ikut teori tubuh manusia, kita tidak ada apa-apa sakit, kecuali sakit nak meninggal. Ini sedikit saya cerita, saya dah cerita pengalaman arwah moyang saya. Dia meninggal 175 tahun, tahun 73. Dia cuma demam 3 hari sebelum meninggal. Sepanjang saya kenal dia dah umur 1 tahun ni, dia tak ada mengalami sakit apa-apa. Walau mungkin Tuhan, kurnia Tuhan kepada beliau lah. Mengapa? Daripada sihat ke tahap sakit mesti ada perubahan. Atau mengapa ini berlaku? Sebaliknya kita perlu melakukan perubahan. Jika mahu berubah daripada sakit kepada ke tahap sihat, kita cuba sikit-sikit berubah, insyaAllah. So hari ini saya nak tahu apa makanan yang beresid. So Arab ayat 13, yang Dialah menghamparkan bumi dan Dia jadikan padanya gunung-gunung dan sungai-sungai, dan dari tiap-tiap buah-buahan Dia Allah jadikan padanya berpasangan. Dia tutup malam dan siang, berpasangan lah, pada lelaki perempuan malam dan siang. Sesungguhnya pada demikian menjadi tanda bagi kamu mahu berfikir. Kalau kita tengok makanan, kalau kita berfikirkan, kita insyaAllah kita jadi berusaha. Kita berfikir sikit sebelum kita makan. Sebab sebagai tanda bagi kaum yang mahu berfikir. Ini nilai aksidan, nilai pH sebenarnya. Keasidan, sebenarnya ini makanan asid, sini makanan beralkaline. Kita selalu kita nilai keasidan atau nilai pH sebenarnya. pH ni. Ini makanan kita sama ada bagi yang tadi. Ini sini bagian ini bagian asid, sini bagian alkaline. Makanan yang paling bagus sekali antara 7 ke 7.5. Dia punya pH tu, itu makanan yang paling bagus sekali kita makan. Makannya mudah dihadam. Ini kita air liur kita, ini darah kita, ini urin kita. Urin kita lebih asid. Pasal ini darah kita lebih alkaline. So makanan antara sini makanan yang paling hadam sebenarnya. Antara 7 dan 8 hadam. Nilai pH untuk bagus untuk makanan kita. Ini nilai ini dah asid lah. Ini antara makanan yang paling bagus. Keasidan hal yang paling baik, yang paling boleh diterima badan. Asid sampai 6 atau lebih sikit, lah. Ini makin kurang nilainya makin asid. Ini makin tinggi dia makin alkaline, bukan makin tinggi nilai dia asid dah. Kita salah faham. So kalau tengok dalam label ubat, label apa, sabun, kalau makin kurang dia punya nilai makin asid.
dia makan banyak, makan yang lain kan. Ini cuma sains je. So tengok apa yang kita selalu makan atau kau kita makan. Ini saya tunjuk ni makanan beresi ni. Ini rendang, ini rebusan. Antara inilah yang kita selalu makan sebenarnya. Saya tengok tunjuk ni, saya tunjuk tu makanan beresi. Ini kita selalu rumah suka makan kan. Ini kalau boleh kita jangan makan pagi sangat. Ini waktu sana dia lagi beresi. Sebab bila waktu tidur, perut kita kosong, perut kita handphone nak isi semuanya. Sebab tu banyak pada pesakit saya, kalau boleh waktu pagi kan, kita jangan minum teh, minum kopi. Sebab kita minum akan menambah asid. Dalam perut kita dah banyak asid, kita masuk asid lagi. So pagi-pagi tu kita makan kosong kalau boleh. Tak apalah, nanti kita pukul 10-11 baru kita minum air teh, kopi. Kalau boleh macam tu, tu kurang asid dalam badan kita. Sebab itu kan, kalau boleh kita tahu apa kita makan. Kopi dengan teh memang asidik. Makin manis makanan tu makin dia tinggi asid. Dalam perut dia jadi asid. Itu je, betul dia. Itu dia nak tahu. Selalu dia betul nak tahu makan asid. Dia makan lama chef life. Makan lama dia bersimpan makin baik, makin tinggi asid boleh jadi dalam badan kita. Makanan beriklan dia tak tahan lama. Contoh sayur buah dia tak lama. Yang fresh kan, dia cepat lagi dibusuk. Itu makanan beriklan. Lagi lama disimpan macam biskut, coklat kan. Chef life dia longer chef life. Lebih banyak chef lain dia lebih basic makanan sebenarnya. Itu nak faham makanan berisi. Itu tip lah, tip nak kena makanan berisi. Ini makan berisi juga. Semua suka makan. Elang tu makan berdukuk-dukuk dia tengok elang kokol lah. Kita pun tinggi nak minum sebenarnya dengan cara dia minum kan. So sini makan berisi. Masuklah. Warna ini sana banyak-banyak warna. Warna hijau ada, kuning ada, merah ada, macam-macam warna sebenarnya kan. So ini semua makan sebab banyak makanan bahkan berperasa, itu berwarna, pengawet, itu semua memang bahan meningkat asid dalam badan. Jadi jenis makanan ini minuman banyak negara contoh saya tak mau cakap lah. Saya tak mau apa-apa jenama kan. Tapi ini yang saya ambil internet, inilah antara minuman yang banyak asid. Apa-apa dalam botol, dalam kotak, dalam apa kan, banyak asid semua. Dia simpan lama. Yang kurang asid, air kosong dia neutral, 7. Air kosong neutral. Air buah, alkaline. Ini bukan buah ni, ini cordial yang ini bukan buah So itu antara tip lah. So ini pun sama. Ini pun sama. Dengan satenya, lemaknya, dengan sekandarnya, nasi Arab. Ini semua makanan basic man. Dia bukan kita tak boleh makan, tak. Saya pun makan juga. Kalau pergi kahwin saya makan. Tapi saya jarang makan. Saya tidak makan selalu makan bersih. Kan saya langsung datang makan, tidak. Tapi kita kurang asid supaya tidak mengancam. Sekarang kita cuba fikir berapa banyak kita makan benda ni. So proportion mungkin lebih daripada 80%. Ada 10%. Atau mungkin 1% kita makan bagaimana nasi. Dia macam mana? Badan kita nak hadam kan. Dah berminyak semua kan. Jadi payah makan. Nak hadam. Ini adalah yang sudah dalam makanan berisi. Cuba kita fikir tahap penghadaman kita dipengaruhi oleh keaksidan atau kelainan makanan yang kita makan. Itu pengaruh. Makan berisi makan susah dia hadam. So dia mengancam kesihatan kita sebenarnya. Kita tak pasal. So sepatutnya that's why kita kalau kita sihat, kita akan maintain kita punya akan kita kekal dengan berat badan kita. Ideal body weight kita tak perlu jaga sangat, dia akan kekal. Kalau betul keaksidan dalam badan kita kekal. Kalau tak betul dia akan kembang, dia lemak. Ataupun lahir dia panggil tahap obesity. Obesity tu dalam badan dia banyak asid. Saya tak kata siapa-siapa sini, tapi itu dia. You kena jaga tahap badan kita supaya ideal body weight. Ideal body weight ni dia kalau ikut itu BMI dalam 1 ke 23. Ini dah ideal body weight dah. Lebih pada 25 dah. Kurang pada 20 dah kurang sangat dah. 21 ke 23 dia punya BMI. Makin tinggi keaksidan makanan, makin sukar hadam dan makin merosakkan sel.
Itu penyakit generatif. Generatif penyakit macam kencing manis, darah tinggi, jantung, gout, apa lagi. Sakit-sakit seni itu penyakit dipanggil penyakit merosot atau genetik atau penyakit tidak berjangkit. Itu ya. So makin tinggi asid kita makan, makin suka dihadam, maka badan kita kerja kuat lah. Jadi dalam badan kita jam. Saya jumpa satu penyakit tapi saya takut merawat. Pesakit ni dia dah buang usus sebab dia makan dia tak hadam sampai dia bila orang ekstrak usus hitam dia buang. Dia pakai apa? Usus dia ada luar, dia pakai tube lah. So saya pun saya dijemput oleh kawan saya pergi rumah dia. Bukan dia datang ke sini, dia jemput sebab dia tahu jalan. Saya tengok, saya kawan saya angkat tangan lah, saya tak mau buat atau apa benda ni. Dah kronik ni macam ni. Orang kronik ni dah doktor dah tolak. Jadi macam time bomb. Tahu? Kita usik sikit ni, kan salah saya pula. Kerana dia salah kita pula kan. Itu saya bimbang. Ini pengalaman saya takut sangat orang ada keluar hospital terus pergi rumah saya. Ataupun tu klinik saya bimbang. Dan doktor tolak, saya pergi rumah saya, tak tolak apa lagi. Saya salah usik kan nanti. Terus setakat ni dah 2 tahun dia tak ada berlaku lah. Rumah saya atau klinik saya tak berlaku lagi. Saya cukup bimbang. Time bomb kan, kalau dia usik dia letup habis kan? Salah switch, kalau lampu switch off tak apa, on balik. Kalau mana sudah off, on lagi kan. Jadi saya saya takut sebenarnya. So untuk mengelak kita, cuba kita makan, contoh makan resin lemak dan manis saya katakan. Itu contohlah. So penyakit akibat tinggi kandungan asid, kandungan itu akan seperti darah tinggi, sebab kencing manis, darah, radang sendi, lepuk tulang. Ini antara penyakit kita boleh sebut lah. Dan banyak lagi sebenarnya penyakit, saya tak list banyak-banyak. Ini antara penyakit yang disebabkan oleh kalau kita makanan banyak kandungan berasid. Lepas tu saya tengok sistem hantaman kita. Tahap hantaman berlaku pada sekap pada tahap pada 7.4 pH. Darah ni paling makanan cekap. Jadi saya tunjuk sikit makanan yang kurang asid. Keasidan meningkatkan radikal bebas, free radical. Free radical ni merosakkan sel semuanya. Kerosakan sel. Bila sel kita rosak, dia akan bertambah, bila jadi lagi berjangkit, dia akan rosak. So apa-apa penyakit sebenarnya adalah sel kita rosak. Sel kita rosak, dia jadi penyakit tu. Itu je. Kanser contohnya. Kanser adalah sel rosak. Dan kanser adalah pembunuh ketiga di Malaysia. Yang banyak sekali pembunuh adalah penyakit jantung sebenarnya di Malaysia lah. Selain daripada kemalangan, yang top sekali kemalangan, itu tak ada berapa. So yang antaranya yang merosakkan sel. So makin tinggi asid kita, makin banyak radikal bebas atau free radical, dan makin banyak sel kita rosak. So makin mengancam kesihatan kita. So mengurangi kecekapan metabolisme dan pencernaan makanan. Dia kurang hadam. Pengen cakap bila asid tinggi, makanan jadi kurang. Ini antara makanan yang beriklan. Apakah kita banyak makan macam ni? Atau sebaliknya saya tunjuk awal tadi. Cukuplah saya tak kira buah-buah apa, tak kira buah apa saya makan. Saya di sini antara makanan yang kurang. Kita makan seperti kita makan banyak ni. Kalau boleh sarapan kita cuba sarapan buah. Alhamdulillah saya boleh sarapan buah pagi-pagi. Minum kosong dan sarapan makan buah. Itu sarapan saya sebab kalau kita minum teh, makan semak, dia menambahkan asid dalam badan. Simpan makan sebiji 2 biji pisang dan kita segar, tak masalah, tidak mengantuk sebenarnya. Cuba, mungkin kita tak biasa, mungkin macam segar perut, tapi kalau kita biasakan, insyaAllah kita makan ni. Ini buah, ini sayur, ini boleh buat jus, ini boleh buat macam-macam buah, ini boleh buat, tapi kita tak biasa sebenarnya. Saya biasa sangat. Makan bawang mentah, saya makan. Saya tu kan. Ini buah-buahnya banyak buahnya saya. Ini buah yang makanan beriklan. Sebab itu makanan dia tak tahan lama. Dia cepat rosak. Itu tanda makanan. Lebih pendek shelf lain dia, lebih kurang asid. Dia lebih iklan. Itu tanda lebih mudah je. Kalau tengok dalam
dalam beli kedai, jangka hayat dia pendek kan, asid dia kuat. Kalau pandang sampai 2 tahun, 3 tahun simpan, dia pakai banyak asid dalam badan, terjadi asid dalam badan. Itu tanda, itu mudah, tip dia mudah je. Itu mudah. Ini air kosong. Ini neutral. Ini 7 aja. Ini sini, ini pun ini. Kita boleh buat jus timun boleh, jus apa pun boleh buat. Ini minum herba, ini serai ni. Serai ni semua boleh minum. Saya banyak kali bergabung minum serai. Daun serai kita ambil, daun-daun kita buang air panas, kita minum, lagi sedap. Daun serai dia boleh menghilangkan bau badan dalam badan kita. So dia tak payah pakai spray lagi. Tak payah lagi. Serai yang kita tanam depan rumah kita kan, ambil daunnya, kadang minum. Boleh minum petang ke. Itu wangi sedap. Tapi saya dah banyak pergi beritahu orang, boleh buat minum ke? Boleh. Bukan juga misal kucing saja, bukan juga kasih peti rumah, bukan daun sabun nyamuk dah, itu saya rumah saya ada kan. Bukan. Di daun serai pun boleh. Daun serai pun boleh. Ada daun pandan pun boleh buat jus. Daun pandan ni dia boleh meningkatkan ni kita punya kolagen dalam badan kita, kolagen dan ganti sel rosak. Kemudian daun pandan minum, tak masalah. Ni satu plate kita jumpa ini benda semua jadi. Dan serai kita cuba. Lepas ni cuba insya-Allah. Dia mula nampak boleh bawa badan dalam badan kita. Bawa badan kita selalu perlu bau kan. Sudah serai antara dia semua jadi. Dia detox proses. Dia memang alkaline. Kedam je. Sedap kedam. Tu minum air dia. So ini benda yang mudah. So banyak kan kosong. Dia ada, saya baca satu artikel. Ini cerita-cerita dah lama juga. Tapi saya dah suara kapal dalam majalah. Ini kisah imam masjid Kampung Baru. Umur dia masa tu cerita tu umur dia 78. Orang tanya dia sihat apa lagi? Baca pun lancar, semua sedap. Dia betul dia apa tu? Sebelum sembahyang fardu, dia minum air dulu sekeras. Air kosong ni. Kosong. So dah 5 kali satu hari dia minum. Lepas tu sebelum tidur, selepas bangun tidur dia minum air lagi. Kau ada 7 gelas satu hari, dia minum kosong je. Kita minum air kosong berapa gelas satu hari? Saya ingat ada orang hampir tak pernah minum air kosong satu hari. Cuba buat, ini satu tips sahaja. So menambahkan mengurangi asid dalam badan. Sebelum kita sembahyang fardu, kita minum air 1 gelas dulu. Ini time sebelum subuh ke apa semua kan. Sebelum bulan puasa lah. Kalau tidak, kita minum dulu. Minum 1 gelas je, kita minum air. Sekurang-kurangnya dah 5 gelas kita minum air kosong. So air kosong memang boleh mengurangkan asid dalam badan kita. Air kosong ni. Tak dapat air bucu buah lah. Air kosong je. Ini tip lah. So lagi cara nak minum air kosong ni kalau boleh sebelum tidur, sebelum mandi pun kalau boleh kita minum air kosong atau bagus. Sebelum mandi dia boleh mengurangkan rasa kembung perut. Sebelum mandi kita minum air sebelum mandi. Itu antara bila nak minum air kosong. Satu lagi kalau boleh, jangan minum air kita akan makan. Kita minum dulu air sebelum kita makan. Jangan ulang air. Bila ulang air ke makanan kita tak hadam juga. Dia air liur kita macam air liur kita menghadamkan makanan kita. Itu antara tip-tip selain daripada tadi kan. Tip-tip urangkan asid. Ini makanan yang berasid, ini makanan yang beriklan. Saya tak kata apalah, ini daging, ikan, pemanis tiruan, kopi, coklat, es krim, roti putih, gula. Yang makan diproses, termasuk biskut. Itu makan kan, pisang, carrot, toge kan, buah tama, mangga ni buah ni yang saya tunjuk tadi. Seseran dan buah. Ini saya tunjuk tadi kan. Ini antara contoh ini ada lagi di gambar saya ambil dari internet. Ini makan yang berasid. Sebelah sini ini makan yang bereklan. Boleh tengok apa dia. Kalau ini buah-buahan sini, kumpulan buah ini. Buah bukan semua buah bereklan, buah asid pun ada. Ini pemanis pun sama, ada yang
Dia beriklan pun ada. Daging, hampir semua daging acid. Daging tak ada alkaline. Semua daging acid kan. Di sini kita banyak curi soya lah. Susu soya. Ni ada alkaline sikit. Ni semua basic. Minuman teh, kopi pun acid. Ni minuman ni ginger, green tea, herbal tea macam tadi, ais serai tu dia alkaline. Ni semua benda basic. Sebab tu kalau pagi cuba pagi-pagi mula pagi esok kita cuba jangan minum teh pagi. Kurang asid. Sebab bila kita tidur tu kita ada asid dalam badan kita. Kita makan beberapa jam tidur kan. Kong-kong kita 4-5 jam tidur. So dah himpun asid. Pagi kita dah minum teh. Lagi 6 asid dalam badan. So antara lah dia kurang. Pagi cuba kita minum kosong je. InsyaAllah dia kurangkan asid dan makanan kita makan selepas tu lebih mudah hadam. Sebab asid dah kurang. Ini teh, beverage teh, kopi dan asid. So lagi kopi lagi tinggi asid dia. Dia lagi lah banyak asid dia kan. Minum tu alkohol lagi tinggi asid lah. Ini antara lah. So next, ini pun digambar lah. Ini tadi, ini pun ini banyak makanan asid. Dan inilah selalunya makanan yang kita gemar. Lebih anak-anak kita gemar makannya. Kita no wonder sekarang hampir 20% budak sekolah rendah sekarang ada obes. Sekarang sudah ada satu wabak pula dah. Sebab ini kegemaran anak-anak kita makan. Jangan sangat. Saya tak suka satu elan kan dia tengok alah sayur tak makan. Gamak dia sudah bersusu. Itu satu elan yang rasa tidak perlulah kalau nak galakkan kanak-kanak berjelaskan pasal dapat kesihatan. Tergalakkan suka minum sayur, makan sayur. Ini adalah anak-anak dia dah kembang kan. Jadi pilihan anak beri susu. So susu semalam dia kurang ni. Dia kurang apa alkaline, dia banyak asid dah. So tidak heran masa depan anak-anak generasi kita sekarang ni Malaysia antara nombor 1 di Asia Tenggara obes. Kita dengan syurga makanan. Kita ada pelbagai makan dah bangi juga lah. Pindak nasi Arab ada, nasi Mamak ada, nasi Jawa ada, nasi Johor ada, macam-macam. Orang Kelantan macam-macam lah kan. So Pahang kata Poyak macam-macam ada. So saya rasa bangi ni adalah syurga makanan. Tidak heran satu masa nanti mungkinlah 10 tahun lagi separuh atau lebih dari separuh orang bangi ni akan obes. Saya rasa begitu. Mungkin kan? Saya rasa begitu. Tengoklah malam-malam minggu kadang-kadang makan terus bertemu dengan makanan ni. So jangan sangat orang hidup makanan ni. Antaralah bukan ini salah tunjuk fakta sebenarnya. Apa yang kita jumpa hari-hari, apa yang kita hadapi hari-hari, apa yang kita makan hari-hari sebenarnya. So betul lah dalam bahasa you are what you eat. Ini pun sama. Tadi the strong acid, mild acid ni mild kan, ini strong alkaline. Asparagus, melon ni kita boleh dia alkaline. Dia bagus alkaline. So kawan saya dia minum memang dia kata dia minum pagi dia minum air melon. Oh, mama tinggi alkaline. Ini kita buat dulu simpan ni, besok kita boleh minum pagi kan. Ini antara yang makanan banyak asid. Saya tak kata apa lah, antara ni gula lah, ni gula. So sangat tinggi asid. So makin manis saya kata makanan tersebut, kuih tersebut makin tinggi asid di dalam badan. Dia sedap saja dia makan, tapi itulah kesan dia. Tunjuk. Sepatutnya kalau kita makan kadar akan lebih banyak pada asid. Ini kadar lah. Kalau tak boleh makan mungkin cuba perlahan banyakkan makanan alkaline sebagai sebut tadi lah. Sayur dan buah-buahan. So lebihkan sayur dan buah-buahan, lebihkan minum kosong, minum herba, makanan yang mudah hadam, rasakan sel tubuh badan berkurangan, insyaAllah kita lebih sihat. So itulah ini penyakit yang boleh disebabkan kalau kita selalu makan asid. Osteoporosis, arthritis,
salur letih, kram otot, insomnia, suka nak tidur, kerap, kembung perut, kan? Ini semua sakit sendi, terutama bila angkat tangan atau kaki, masalah pernafasan, lengur-lengur, pening kepala, boleh tak sakit, ada macam-macam lagi. Ini antara yang saya sebut saja. Macam-macam sakit lagi sebenarnya yang kita hadapi hari-hari ini. Demam pun mungkin juga sebab ada asid tinggi dalam badan. Sebab tu antara demam ni kita kena minum banyak minum kosong. Saya selalu cakap bila betul kalau kita banyak kelui, ini soal bulan 5 ni banyak kelui ni. Kita kalau kita sakit perut, kita jangan makan obat. Sebab obat menambahkan asid dalam badan. Apa kita buat? Kita masak air, kita minum air panas seboleh kita minum. Kita minum sampai kita buang air kecil paling besar. Masalah sakit perut kita berkurangan. Jangan menambahkan racun lagi. Sebenarnya ubat tak racun je. So keracunan makanan tambah lagi ubat racun. Jadi dua kali racun. Dia kita tidak akan sihat. Itu je, itu betul je. You minum air kosong je, minum air panas. So ini antara fakta ancaman penyakit akibat makanan berasid. Ini antara growing trade yang saya ambil dalam internet dan World Health Organization saya ambil. Ini antaranya cukup menakutkan. Ini Malaysia dah 7% overweight atau obese. Cukup menakutkan. Ini saya tak kata sebab 10,000, 6,000, 3 juta macam-macam kan. 2.1. Diabetes ini Malaysia tau. 110 new stroke cases every day. Ini antara supaya akan di Malaysia. Ini akibat makanan kita asid tinggi. So lembut pada awal putih bagai kita sah, ini antara yang kita nak beritahu lah. Ini ancaman sebenarnya. Ini fakta ni bukan saya tulis ni, saya ambil daripada internet, saya ambil kan. So ini antara ancaman kesihatan kita. So kalau siapa tak seram lagi tak tahulah. Dia penyakit ni saya nak beritahu pada ramai pada orang tu pesakit saya. Badan kita ni Tuhan jadikan tak ada spare part. Ingat tu. Kalau rosak tak ada beli. You ada duit 1 juta, 2 juta, 10 juta pun tak boleh beli. So ingat. Itu antara ancaman lah. So kalau rosak, dia rosak seterusnya berpanjangan. Sampai ayat menderita lah. Menderita ayat. So ini antara time bomb. So time bomb untuk kita ya. So saya tidak kata nak ini sebagai ancaman. Sebagai tadi makan basic memang mengancam kesihatan kita. Dan kita tidak perasan. Sehingga angka-angka didedahkan baru kita seram sikit kan. So ni saya cakap tadi, you are what you eat. Ni buku ni. Ni ada dalam simpanan saya, you are what you eat. Satu lagi buku Health is Simple. Health ni mudah simple sebenarnya. Kita makan benda yang mudah hadam. Kita jangan complicated kepada kesihatan. Kesihatan ni benda yang mudah. Contohnya kita bangun pagi, pergi semua kita berjalan. Itu antara elemen-elemen kesihatan. Saya ajak beberapa orang boleh berjalan, tapi tak juga nak berjalan. Ayah saya yang kerap dengan isteri saya berjalan raw tengah pagi. Jadi kita sihat ya. Health ya. Disease is complicated. Sebenarnya health simple je. Udara segar, makanan segar, minum air kosong kan. Itu simple. Saya rumah saya ada buku ni. So food pharmacy itu ada. Soalnya makanan segar juga akan menjadi kesihatan. Evidence. So tadi tu apa yang saya kata itu boleh menjadi ubat dalam badan kita. Contoh serai tadi, bawang, lagi apa lagi, herba kan, itu semua jadi yang boleh jadi ubat dalam badan. So jadi bagaimana nak mulakan? Kita ikutlah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud amalan yang paling baik ialah amalan yang betul-betul istiqamah hatta konsisten walaupun sedikit. Riwayat Ibnu Majah. So walaupun sedikit kita mulakan. Tak apa, tak masalah. Kita bermulakan at that time boleh. Abang kita mula umur 60 lebih boleh. Mula besok kita minum kosong pagi, tak boleh minta pagi. Kita minum lawak sikit tak apa. No problem. Kita minum lawak sikit supaya kita jangan menambahkan asid dalam badan. Lawak sikit je. Ini pepatah Melayu.
alah bisa, tegal biasa. Lama-kelamaan kita pun jadi kebiasaan. Tak masalah pun. Boleh kasih sikit tak apa. Tak biasa pun jangan tukar. Nanti panik pun kita pun tak ada benda kan. Terbanyak kelompok kita kan. So kita tukar secara perlahan. Saya konsep istiqamah. InsyaAllah badan kita ada sihat. Tiap pemuda besok tubuh nak buang daging tak boleh. Makan juga banyak dia kan. Dia kurangkan dia. Cuma kita sebab mengapa di tempat orang kahwin hidang daging? Sebab daging tu boleh simpan lama. Sebab apa kita makan daging dia masak Sabtu. Sayur kah hidang kah dua disediakan Sabtu dah layu. Jadi macam tu. Dia proses dia macam tu. Ini fakta penyakit diabetes akibat daripada makanan basi. So Malaysia adalah negara ke-10 mencatat kadar kasus tertinggi diabetes di dunia. Ini akibat makanan basi ini antara. So 1/7 2% mengalami diabetes. Separuh daripada mereka tidak mengetahui kerana kalau tidak menjalani darah hujan, tidak terlibat tes kan, blood test semua. So hampir 70% kita mengalami penyakit jantung, penyakit jantung. Dan 20% lebih akan mengalami stroke, kegagalan berpinggan dan komplikasi jangkitan kuman. So siapa-siapa yang ada diabetes kemungkinan 70% ada kalanya stroke, akan jantung, dan lebihnya akan punya stroke atau gagal ringan. Sebagainya. Ini akibat kehidupan inilah juga akan risiko kita. Ini saya ambil daripada petikan daripada Al-Sahad September 2010. Ini yang saya ambil petikan. Jadi ini fakta yang saya dapat. Jadi ini juga akibat makanan berasid sebenarnya. Ini antara ancaman kepada tubuh badan kita lah. Masa sekarang ini sebelum dulu ada apa-apa tentang makanan berasid tadi. Kita dah sampai. Okey. Sahabat saya yang berkreatif. Itu sebenarnya mengurangkan asid dalam badan sebab rumput waktu pagi itu embun tu ada alkaline sebenarnya. So dia juga mengurangkan asid sebab bila badan kita bergerak, asid kan turun dalam badan. Sebab tu bila pakai kasut, cuba cium dalam kasut apa bau dia. Masam kan? Masam tu asid sebenarnya. So itu pun salah tu. So saya adalah mungkin dah pencen lama ni, dah hampir 7 tahun. Ada peluang tidak pakai kasut. Kecuali tertentu lah. Bila saya ada masyarakat, pergi sama saya kena pakai kasut kat depan. Dia apa pula nak pakai kasut kan? Ini orang pencen tak boleh beli kasut langsung lah. Itulah. Saya pakai sekejap. Di jalan di rumput lah. Dia ada rumput. Dia masih ada embun tu. Masa embun tu alkaline. Sebab tu kalau dia baca buku Mak Kilau, dia sangat badannya. Dia berpagi di mandi air embun. Dia tanamkan ikan tadi air kan. Tadi dia akan berlari, akan mandi air embun pagi. So dia cuci badan dia. Asid kamu sebenarnya cuba kita tidur malam. Sebelum tu kita spray wangi bedak. Cuba orang pakai apa jadi? Masam itu sebenarnya asid dah badan. Sebab waktu malam antara pukul 12 pukul 4 badan kita detox. Proses menjadi. Proses itu mengeluarkan asid. Sebab itu kita tidur, kalau tak tidur malam kita badan kita susah. Sebab asid tak keluar dalam badan. Kalau kita bangun, sebab itu kalau boleh nak tidur malam yang betulnya kita tidur gelap. Baru proses hormon berlaku. Detox berlaku. Kalau tidur waktu cerah, dia kurang juga. Kalau kita tidur begini, kita tidur kan cerah. So proses detox berkurang. Dia nak waktu gelap, masa gelap. Malam gelap, kena api sikit-sikit lah. Api apa? Tidur malam boleh lah. Jadi jangan cerah dia tidur. Dia nak gelap. Proses detox berlaku gelap. Maka Tuhan jadikan siang dan malam so kita berfikir. Itu salah satunya, itu dia. Proses detox berlaku antara pukul 12 pukul 4. Jadi elok sangatlah kita pagi tu kita berada kosong, pagi tu kita jalan tambun ada masa. Okey. Saya cakap pada sifu ada apa tai chi kita, tai chi. Tapi tak tahu dia tiba-tiba tahulah. Kita boleh buat tahu pun payah sikit kan. Kita dapat sini sebab pergerakannya kan. Takut rumput dia kena kat batu, kaca memang, tapi tak apa. Surah saya pun dah sekali banyak sambutan tai chi kita. Berpuluh-puluh ada, alhamdulillah. Satu program yang bagus. Saya pun nak belajar juga kan. So ada apa lagi soalan ada? Ya.
bagaimana kita nak mengira jumlah kalori dalam badan kita kalau apa tu kita makan makanan yang mempunyai asid ataupun makanan yang beralkali. Bagaimana kita nak mengira jumlah kalori? Oh, itu kita kena ada alat lah. Kita kalau alat tak boleh kira, dia ada alat yang kira. Jadi kalori dalam badan kita perlukan dalam kita kalau kita tak kerja berat, kita perlu dalam 1,600 ke 2,000 kalori satu hari, itu je perlukan. Kita macam nasi lemak tu dah dekat 500 tu kalori. 500 kena lakukan nasi lemak, sebuku nasi lemak tu. Belum lagi lauk-lauk dia. Lauk dia dah mungkin dekat 1,000 katnya. Kita makan 2 bungkus nasi lemak dah cukup dah satu hari sebenarnya. Nasi lemak kita makan kan, karepak kita makan tu lebih dekat 70-80 kalori. Karepak tu di kalori. Kita nak ukur kena ada alat, kita pun tak ada alat tak boleh ukur, tapi kita dia boleh tahu macam nasi lemak tu ke dalam bukan 500. Kita dalam kerja kita di mana kita perlukan dalam 1,600 ke 2,000 saja. Tak lebih betul. Kalau kerja berat tak apa. Sebab tu kita dudukkan mulut, kita makan nasi lemak, makan mulut tak apa. Lepas tu kita bekerja tak apa. Dia akan bakar semua tu. Jadi kita makan kalori tinggi kita tak bekerja. Jadi itu lebihan itu akan rawat badan. Lebih-lebih lah makan yang boleh menjadi asid dalam badan. Asid ni bukannya asid pada makanan. Bila masuk dalam badan kita baru dia jadi asid. Sebab tu buah limau. Buah yang masak limau masak dia dalam badan dia jadi alkaline semua. Alkaline. Manis kalau ada pH yang manis tu sebenarnya asid. Dia masam alkaline sikit. Dia bukannya keasidan, dia masam tidak. Dia salah faham. Bila masam banyak asid tidak. Ini bukan begitu. Buah limau yang kemasan-masam tu, buah masak lah, dia kan buah muda. Muda memang banyak asid. Buah masak dan masam dia alkaline sebenarnya. Bila turun badan dia jadi alkaline. Dalam amal dulu kalau kita uji asid kan, yang sebenarnya yang masam tu adalah alkaline. Pernah uji kan? Jangan yang konsentrate kan. Saya pernah cicah. Masa dulu nak amal sekolah-sekolah kita ketika rasa itu kuasa ni. Masam ni asid kan. Asid dia tak masam kan. Dia kepedas-pedas asid sebenarnya. Benda-benda asid ni asid. Mana rasa asid tak ada sikit, kita rasa mula kita ada pedas. Kalau yang alkaline tu dia masam-masam. Itu memang sifat dia. Assalamualaikum. Ya. Mengenai cuka buah, cuka tawar. Kan itu dia ada pemakanan sunnah. So bila masuk badan cuka tu dia jadi alkaline. Dia cuka yang artificial vinegar tu itu asid. Cuka buah dia alkaline, Boleh makan, bagus. So bila masuk dalam badan Dia jadi alkaline. Cuka vinegar tu itu asid. Vinegar kan dia artificial tu. Itu asid. Yes. Itu antara makanan yang payah hadam. Kalau cuka yang pada buah itu alkaline sebenarnya. Alkaline. Yes, itu bagus untuk makan. Sebab tu kadang-kadang kita buat sahabat kita perah limau kan. Itu alkaline. Perah limau kan. Itu alkaline. Itu bukan jadi asid. yang kedua tadi saya tengok gambar itu yang very high alkaline, warna hijau tu. So what is kan? Dia tu. KLB dia sama. Kapal. Saya dia Yang very high tu KLP tu. Beri tu. mana ni? Bawah tu yang makanan high, strong, alkaline. Makanan Ini. terus Betul tak? kanan bawah tu kanan. Ni. Ya, mana? Ini tambah apa tak tahu ni, buah angkat tak tahu ni. Saya buat. Saya perintah ni buat. Buah bukan dari negara kita kan ni. Ni buah bukan. Hanya tak tahu buah apa tu. Jadi ini banyak buah ni asparagus ni. Memang ada banyak kan. Dia dah cukup dia tahu ni. Ni tak tahu buah tak tahu. Saya pun tak jumpa rumah ni. Ni saya tanya ni. Ni makanan ni. Macam ni kan? Ini salah kalau ikut gambar ni
Ini lebih tea lebih sama kopi lah. Dia tea kopi lebih bereasid kan? Dengan antara mana? Ini si, ini buah ada eklan, ini ada buah besi. So, apa lagi? InsyaAllah kalau tak ada apa, kita jumpa minggu bulan depan dengan tajuk yang lain lah. Saya akan fikir tajuk apa. Saya akan cari bahan yang saya fikirkan supaya dia boleh, kita ambil tiba je. Sebab kita kalau tak perlu tukar secara immediate besok, tukar siapa lah tak apa. Sebagai saya sebut dalam sebagai sebutan tadi kan, kita tukar siapa lah tak apa. Kita tukar siapa lah. So, amalan yang paling baik ialah amalan yang terus-terusan, istiqamah atau konsisten, walaupun sedikit. Kerja. Lama-lama Allah bisa terbiasa. InsyaAllah dia jadi kebiasaan bagi kita. Sebelum bersurai kepada Allah, saya berserah diri dan daripada ini kita mohon taufik hidayah untuk usaha kecil ini mendapat keberkatan daripadanya. Amin. Amin. Alhamdulillah.